Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Liga FC. Yang mana ini adalah perlawanan ketiga JDT untuk pre-season di UAE. Keputusan adalah berakhir dengan seri, yang mana gol JDT dijaringkan oleh Forestry dan gol Liga FC dijaringkan oleh on goal dari Koh Beng Ong. Bagi saya, perlawanan ini adalah sedikit membosankan apabila kedua-dua pasukan tidaklah bermain dengan high intensity, tetapi kedua-dua pasukan lebih kepada untuk keep ball ataupun untuk ball position pasukan masing-masing. Kita boleh lihat yang mana Liga FC mempunyai ball position lebih banyak apabila mereka berjaya untuk settle down dan juga berjaya untuk mengawal perlawanan dengan sangat baik berbanding JDT pada perlawanan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah yang saya suka dalam sistem Johor Darul Takzim ini? Iaitu yang pertama, Forestry punya man management. Yang mana pada perlawanan ini kita boleh lihat apabila Fernando Forestry adalah seorang player yang mempunyai work rate yang sangat bagus. Apabila beliau sering kali membantu bahagian pertahanan dengan banyak untuk cover bahagian pertahanan dan juga melakukan track back ketika JDT diserang, dan beliau juga banyak memenangi bola di bahagian kawasan Johor Darul Takzim sendiri. Bahkan ketika menyerang juga memang Forestry melakukan pressing yang agak tinggi untuk mendapatkan bola balik. Jadi kita boleh lihat gol Johor Darul Takzim terhasil apabila pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh Forestry sehingga ke arah gawang goalkeeper berjaya apabila beliau berjaya rampas bola lah dari goalkeeper dengan kesilapan mudah dari goalkeeper Liga FC tersebut. Jadi boleh saya katakan Forestry mempunyai semangat, mempunyai work rate dan juga kerajinan yang sangat bagus untuk JDT. Tetapi benda ini sedikit sebanyak mengganggu format ataupun shape JDT ketika JDT menyerang ataupun ingin melakukan counter. Sebab apa? Sebab Hazwan Bakri akan berkeseorangan di hadapan dan JDT punya formation dalam membentuk 3-5-2 ketika menyerang akan kekurangan seorang player. Sebab apa? Sebab Forestry dah turun ke bawah untuk cover bahagian pertahanan dan untuk melakukan track back di bahagian pertahanan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, Forestry lebih sesuai untuk diletakkan di formation ataupun diletakkan sebagai wingback ataupun bermain di posisi yang lebih wide ataupun seorang pemain winger berbanding 3-5-2 untuk meletakkan beliau sebagai seorang true striker. Jadi jaringan yang paling terbaik untuk Forestry buat masa sekarang kemungkinan besar adalah Batson. Sekiranya mereka berdua digandingkan, maka akan menjadi top scorer lah untuk saingan Liga Super. Yang mana dengan kerajinan dan juga bagaimana dengan Forestry boleh umpan kepada Batson dan juga Batson yang mempunyai finishing yang sangat baik, mungkin boleh menjadi senjata rahsia buat pasukan Johor Darul Takzim. Itu yang pertama yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah mengenai Forestry punya work rate dan juga kerajinan beliau yang sering untuk cover bahagian pertahanan. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap tentang Johor Darul Takzim pada perlawanan ini adalah tentang ketenangan di bahagian defense. Walaupun waktu first half mereka melepaskan on goal melalui Koh Beng Ong, tetapi apa yang boleh saya cakapkan selepas itu, bahagian pertahanan JDT menunjukkan satu orang panggil apa, defense department yang sangat mantap, mempunyai chemistry serta communication yang sangat baik antara semua pertahanan. Yang mana apabila Syamir Kutiabah dikeluarkan dan membawa masuk Matthew Davis, bahagian back 3 pasukan JDT nampak lebih solid apabila mereka berjaya untuk mengekang asakan daripada Liga FC yang sering attack di bahagian kanan dan juga melakukan cutback. Apabila cutback yang dilakukan oleh pemain-pemain Liga FC ni berjaya dengan mudahnya dipatahkan oleh Shane Lowry, Mauricio ataupun Matthew Davis dengan intercept yang tepat on time. Jadi boleh saya katakan memang defense JDT pada perlawanan semalam agak solid dan mempunyai komunikasi yang sangat-sangat baik, terutama selepas Syamir Kutiabah dikeluarkan dan juga digantikan dengan Matthew Davis. Itu yang boleh saya katakan tentang defense department pasukan JDT. Sebab itulah pasukan Liga FC sukar untuk membolosi gawang JDT. Bahkan JDT juga bermain dengan agak low block, iaitu defensive line yang agak rendah untuk memastikan yang serangan pasukan Liga FC ni gagal untuk disudahkan. Sebab apa? Sebab mereka suka lakukan cutback. Jadi apabila mereka nak lakukan cutback, JDT berada dalam kedudukan defensive line yang rendah ataupun bermain dengan low block, maka mudah untuk mereka melakukan interception di bahagian tengah ataupun dalam kawasan kotak penalti tersebut. Itu yang kedua yang saya suka.
Dan seterusnya, yang ketiga apa yang boleh saya puji tentang persembahan dari JDT adalah mengenai mereka punya build up, yang mana JDT akan memulakan build up daripada bawah. Akan tetapi masih lagi ada beberapa perkara yang mereka perlu perbaiki. Apabila build up daripada bawah yang mereka lakukan, nampaknya mereka akan terpaksa batah balik untuk melakukan back pass kepada goalkeeper. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak penetrate bahagian midfield Riga FC, dan mereka tak ada seorang player yang boleh supply bola ataupun yang ada vision yang baik untuk bermulakan build up daripada bawah. Kalau mungkin mereka boleh letakkan Afiq Fazail bergandingan dengan Nak Suinsa ataupun Hong Wan, maka mereka akan ada pilihan untuk build up daripada bawah lebih better lah berbanding waktu first half, yang mana gandingan Nak Su dan juga Nazmi sedikit sebanyak tidak menjadi pada perlawanan ini. Itu yang boleh saya katakan. Tetapi percubaan untuk build up dari bawah yang dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim nampaknya sedikit memuaskan. Akan tetapi apabila ditekan ataupun dipressing oleh pemain Riga FC, maka JDT tak akan mampu untuk build up daripada bawah, dan mereka terpaksa untuk melakukan back pass balik kepada goalkeeper ataupun mulakan balik dari goalkeeper untuk build up. Jadi goalkeeper lah yang akan kena starting untuk kick bola tu jauh daripada bahagian pertahanan balik, sebab tak boleh nak teruskan build up di bahagian bawah ke bahagian atas. Okey, itu antara apa faktor yang saya suka lah untuk Johor Darul Ta'zim. Kita masuk kepada kelemahan. Kelemahan Johor Darul Ta'zim pada perlawanan ni boleh saya katakan terutamanya yang pertama tadilah saya cakap, iaitu mengenai build up dari bawah. Yang mana build up dari bawah JDT tak ada seorang player yang mempunyai vision dan juga kemampuan untuk jadi deep line playmaker untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Jadi benda ini sedikit sukar dan JDT terpaksa untuk melakukan back pass balik kepada goalkeeper. Jadi benda ni sedikit sebanyak akan merugikan lah, sebab dalam ACL mereka perlu move forward ataupun perlu bergerak lebih ke hadapan untuk memastikan yang mereka boleh menyerang pasukan lawan. Itu yang pertama lah tentang build up daripada bawah. Yang kedua, apa yang boleh saya cakapkan tentang kelemahan JDT adalah di bahagian midfield. Yang mana midfield JDT pada perlawanan semalam, mereka sedikit kekurangan player yang boleh melakukan ataupun yang mempunyai kreativiti untuk support Hazwan Bakri dan juga Forestry di bahagian hadapan. Sehinggalah Forestry terpaksa untuk turun lebih ke bawah. Itu yang menyebabkan bahagian tengah JDT agak kucar-kacir. Tetapi selepas second half dengan kemasukan Daniel Amir menunjukkan satu kemampuan yang sangat bagus di bahagian tengah apabila beliau berusaha untuk lepaskan diri dari bahagian oleh defensive midfielder pasukan Riga FC, dan beliau cuba untuk lakukan serangan ke arah gawang Riga FC. Jadi apa yang boleh saya cakapkan, Daniel Amir adalah orang yang bagus untuk center ataupun center midfield pasukan JDT untuk melakukan attacking di bahagian tengah dan juga untuk melepaskan diri ketika di pressure ataupun ditekan oleh pasukan lawan. Jadi semalam Daniel Amir tunjukkan cara bagaimana nak lepaskan diri apabila kita ditekan dan bagaimana untuk kita supply bola ke wingback kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahan JDT apa yang boleh saya cakapkan adalah di bahagian hadapan, iaitu gandingan Hazwan Bakri dan juga Forestry nampaknya sedikit sebanyak tidak menjadi apabila Hazwan Bakri gagal untuk bagi import yang sangat besar ke dalam shape ataupun formation pasukan JDT, yang mana beliau terlalu statik dan beliau tidak terlalu banyak terlibat dengan pergerakan-pergerakan JDT sama ada di bahagian tengah ataupun di bahagian sayap. Yang mana kita boleh lihat semalam hanya Forestry yang banyak terlibat dengan gerakan di bahagian tengah dan juga di bahagian sayap. Jadi apabila kelibat Hazwan Bakri ni seakan-akan tak berada dalam padang, maka JDT akan kekurangan seorang power di bahagian hadapan untuk menjaringkan gol. Apabila Forestry dah terlalu involved di bahagian tengah, bahagian sayap dan sebagainya, maka Hazwan Bakri sepatutnya support Forestry untuk lebih bergerak. Jadi off ball movement Hazwan Bakri tu perlu lebih banyak, dia perlu lebih bergerak, minta bola dan sebagainya, berbanding hanya statik di bahagian hadapan untuk menunggu bola. Itu yang ketiga yang boleh saya cakapkan. Dan yang keempat, apa yang boleh saya cakapkan, dengan formation 3-5-2 ketika menyerang, nampaknya JDT agak mengalami kesukaran apabila Syahmi Safari tidak boleh bermain dengan wingback yang sangat baik, yang mana beliau tak boleh nak terlalu move forward dan beliau banyak tersekat di bahagian tengah dan terpaksa untuk turun balik bagi membentuk gandingan back 5 di belakang apabila JDT di counter ataupun diserang. Begitu juga dengan bahagian kiri apabila Kobing Ong gagal untuk memberi support yang lebih banyak kepada Forestry di bahagian kiri ketika JDT nak menyerang. Jadi dengan
secara tak langsung akan sangkut jugalah di bahagian kiri. Jadi apa yang boleh saya cakapkan, JDT masih lagi lack of time, iaitu masa untuk pemain-pemain adapt dengan taktikal 3-5-2 ketika menyerang dan 5-3-2 ketika bertahan. Maka dalam saingan Liga Malaysia, kalau JDT guna taktikal ni, saya rasa mereka boleh makan pasukan-pasukan Liga Super yang lain. Tetapi kalau main dekat ACL, dia akan mengalami sedikit kesukaran lah. Sebab ACL ni kita tahu banyak coach yang pandai tentang taktikal dan mereka pandai baca perubahan taktikal yang dilakukan oleh setiap tim. Jadi dalam Liga Malaysia kemungkinan tak ada masalah, tetapi apabila bermain di peringkat lebih tinggi, apabila kita selalu back passing ke belakang dan sebagainya, dan serangan kita banyak tersekat dan kita tak ada orang yang support ataupun kreatif di bahagian tengah untuk lepaskan diri sekiranya di high pressing oleh pihak lawan, maka kita tak boleh nak fight lah. Jadi yang tu antara kelemahan yang saya nampak lah. Bagaimana dengan anda? Jadi secara overallnya JDT bermain dengan baik, tiada masalah. Mereka mampu mengikat Liga FC, itu adalah satu keputusan yang bagus. Cumanya mereka perlu perbaiki lagi apa yang mereka kurang, dan ini adalah friendly. Kita kena ingat ini adalah friendly. Mereka mencari masa dan juga untuk menyesuaikan diri. Jadi bagi saya, ini adalah peluang terbaik untuk JDT sesuaikan diri antara satu sama lain dan juga adapt dengan taktikal baru yang mereka cuba aplikasikan dalam padang. Jadi saya rasa dalam 3 ataupun 2-3 game lagi, JDT akan dapat sesuaikan diri dan menentang Spartak Moskow. Nanti kita tengok bagaimana mereka boleh fight dengan salah satu kelab yang terhebat di Europe. Jadi benda itulah yang akan memberi pengajaran dan juga memberi gambaran yang terbaik untuk skuad JDT untuk saingan ACL pada season hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.